Baik, bagi pengulas lanjut, saya nak bawakan tetamu kita pada jam ini, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, iaitu Profesor Madya Dr. Malina Osman yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, pertama sekali reaksi segera Prof atas pandangan yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa Lembah Kelang ataupun Selangor ataupun Kuala Lumpur kini boleh beralih ke fasa 2 PPN berdasarkan angka vaksinasi semasa. Adakah sesuai pada ketika ini memandangkan kes masih lagi tinggi kalau kita lihat ketika ini? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehubungan dengan vaksinasi, ya, liputan yang telah dicapai lebih 90% untuk individu dewasa di Lembah Kelang, saya berpendapat apa yang telah disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah suatu yang realistik. Ya. Maksudnya apabila kita telah mencapai jumlah, ya, liputan yang sangat memuaskan, saya tidak nampak sebab, ya, mengapa betul kita tidak boleh membuka, ya, sebahagian daripada sektor, walaupun dalam keadaan kes yang agak tinggi pada masa ini. Kes tinggi pada masa ini adalah disebabkan oleh wabak yang berpanjangan, ya. Maksudnya kalau kita lihat di Lembah Kelang, ya, suasana wabak ni yang agak getir telah dilalui sejak bulan Oktober tahun lepas, ya. Kita mengalami siri PKPB, PKP D dan sebagainya sehinggalah kepada MCO siri kedua, MCO siri ketiga. Kita memahami bahawa mereka yang berada di Lembah Kelang yang paling teruk terjejas, ya, akibat situasi yang berpanjangan seperti ini. Jadi saya berpendapat dari segi kesihatan awam adalah merupakan perkara yang realistik, ya, keputusan berkenaan, namun disebabkan oleh ada sebahagian kecil lagi yang masih belum divaksin, SOP, ya, maksudnya masih perlu diteruskan dengan berhati-hati bagi mengelakkan tularan ataupun kluster yang baru. Prof, bukan itu sahaja, kita melihat bahawa kita bakal mempunyai Menteri Kesihatan yang baru, Khairy Jamaluddin, yang bakal mengangkat sumpah pada petang ini. Tugas ini berat, ini antara portfolio utama yang paling berat sekali, termasuk bukan sahaja vaksinasi, kini juga menguruskan COVID-19. KKM ini, bagaimana untuk melihat tempoh 100 hari yang ditetapkan oleh Perdana Menteri untuk KKM ini dengan tugas yang berat? Apa indikator utama yang harus dilihat? Kerana beberapa perkara kita gariskan, antaranya bagaimana untuk kita melihat bahawa kadar saringan kita perlu dipertingkatkan, RTKAG dan sebagainya, dan data itu seharusnya lebih cepat diterjemahkan dalam sistem supaya kita dapat data yang bukan di ke belakang dan sebagainya, Prof. Saya berpendapat ada beberapa pendekatan, ya, yang boleh digunakan pakai ataupun diteruskan berdasarkan strategi sedia ada. Saya berpendapat apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan pada masa ini dalam pengurusan wabak adalah relevan dan juga bertepatan dengan apa yang sepatutnya, walaupun di sana terdapat pelbagai saranan ataupun syosor, ya, untuk penambahbaikan. Melihat kepada kapasiti kaki tangan kesihatan sedia ada dan juga beban, ya, jangkitan yang dihadapi, saya melihat bahawa semua usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan adalah menurut garis panduan, seperti mana yang telah ditunjukkan ataupun disyorkan oleh WHO dan juga setara dengan apa yang berlaku di negara-negara yang lain, ya. Tinggal lagi kita berdepan dengan keadaan yang mana jangkitan Delta, ya, yang agak berleluasa sehingga menyebabkan lonjakan kes. Dan di samping itu juga liputan vaksin kita mengambil sedikit masa sehingga menyebabkan wabak ini berpanjangan. Jadi untuk Kementerian Kesihatan ini, pada pandangan saya, strategi sedia ada boleh diteruskan, namun penambahbaikan, ya, dari beberapa aspek yang saya harapkan dapat dilaksanakan, terutama dalam aspek perkongsian data, yang mana dengan data-data sedia ada, ia sebenarnya adalah merupakan petunjuk, ya, untuk kita perbaiki langkah-langkah seterusnya. Dan ini wajar dapat dilakukan dengan kerjasama daripada agensi-agensi yang terlibat, yang mana ia bukan sahaja dapat menambah baik dari segi penambahbaikan polisi, tetapi juga dapat memberikan maklumat, ya, untuk memberikan teladan, best of practice, lesson learned, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang bukan sahaja dapat dikongsikan di peringkat negara tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan saya juga mengharapkan, ya, supaya town hall ataupun jemputan, ya, pandangan-pandangan dari semua pihak, tak semestinya mereka yang dikenali sahaja, ya, sebab saya yakin di luar sana ramai di kalangan anak-anak muda kita, barisan profesional, ya, yang tidak dikenali tapi mempunyai idea-idea yang baik, ya, untuk membantu dalam menambahkan idea, ya, pendekatan yang lebih strategik dalam pengurusan wabak.
Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa untuk menyediakan tugas Khairy Jamaluddin ataupun Menteri Kesihatan baru ini amat berat. Kalau kita melihat kepada selepas ini mungkin perancangan itu melihat kepada bukan sahaja vaksinasi dan juga mengawal COVID-19 tapi bagaimana untuk kita hidup bersama COVID-19 dan akan mungkin menjadi endemik di Malaysia juga. Bagaimana cabarannya pada pandangan Prof sendiri melihat kepada susunan ini untuk memastikan bahawa kita boleh hidup bersama COVID memerlukan perancangan dan juga kejelasan dasar tersebut? Saya melihat karisma yang ada pada YB Khairy Jamaluddin dan juga kompetensi di kalangan anggota kaki tangan profesional dan juga anggota sokongan Kementerian Kesihatan dapat memberikan sedikit sebanyak motivasi sebenarnya di kalangan semua ahli masyarakat dalam konteks untuk sama-sama mengawal wabak. Saya berpendapat apa yang kita lalui sebelum ini adalah sebenarnya kadang-kadang dalam tempoh tertentu terdapat kekeliruan di kalangan masyarakat dan juga pandangan-pandangan yang disuarakan dari pihak atasan. Dan ini kadang-kadang mencetuskan perdebatan, perselisihan sehingga kadang-kadang menyebabkan apa yang sepatutnya kita lakukan dalam menurunkan kes dan sebagainya berlaku kekeliruan dan sebagainya dan menjadi bahan-bahan yang disuarakan, ketidakpuasan hati dan sebagainya. Saya berpandangan dalam suasana kita pada ketika ini, suasana yang sangat stabil dan saya berpendapat YB Khairy adalah satu figure yang boleh diterima oleh semua peringkat dan ini sangat kita harapkan sebab dalam kawalan wabak ni teladan yang baik itu sangat kita harapkan bagi mendapatkan sokongan padu sebab kawalan wabak ni bukan sahaja dari segi polisi tapi penerimaan masyarakat itu adalah sangat penting. Jadi kalau kita ada satu watak yang dapat memberikan teladan yang baik, ia adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat berguna dalam konteks untuk pengurusan wabak dan seterusnya. Bukan itu sahaja, tumpuan juga sudah pasti terarah kepada fasilitis, kemudahan kesihatan awam itu harus diperkasakan lagi. Memanglah sekarang kita melihat mungkin kapasiti itu bertambah luas kerana disebabkan oleh kes-kes yang berkurangan di hospital dan sebagainya. Namun permasalahan isu-isu yang sudah berlega sejak sekian lama, isu doktor kontrak dan sebagainya harus juga diselesaikan. Bagaimana ini perlu diberikan tumpuan segera oleh seorang menteri baru di bawah KKM nanti? Saya berpendapat itu memerlukan satu dasar yang kukuh bagi menjamin kesinambungan tenaga profesionalisme dalam menyediakan tenaga-tenaga dalam sistem perkhidmatan kesihatan bukan sahaja dalam keadaan normal biasa tapi juga dalam keadaan wabak yang kita tak jangka. Jadi sehubungan dengan itu saya rasa saya berpendapat satu framework ataupun rangka kerja yang lebih tepat dan relevan. Maksudnya ia perlu difikirkan dalam jangka masa yang panjang, 20-30 tahun yang akan datang. Dan ia tidak boleh difikirkan pada satu masa yang pendek. Sebab saya merasakan bahawa keputusan sebelum ini menyediakan hanya perkhidmatan kontrak kepada doktor-doktor perubatan adalah tidak tepat. Sebab mereka ini kita perlukan dalam sistem perkhidmatan kesihatan yang komprehensif. Mereka memerlukan latihan, kepakaran dan seterusnya, memerlukan sesuatu plan jangka masa panjang dalam membolehkan kesinambungan sistem perkhidmatan kesihatan ini dapat diteruskan. Tanpa sokongan dasar yang kukuh, keadaan ini tidak dapat dicapai dan kita berdepan dengan pelbagai kemungkinan pada masa hadapan, bukan sahaja dari segi menyediakan fasiliti tetapi penyediaan tenaga profesionalisme dan juga peningkatan populasi dan keadaan-keadaan yang tidak kita jangka pada masa hadapan. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa pengurusan kita pada ketika ini mengawal COVID-19? Jika keadaan itu teruk, kita masukkan ke hospital dan sebagainya. Kategori 1 dan 2 kita benarkan kuarantin di rumah dengan CAC maya dan sebagainya. Namun sudah tiba masanya tumpuan utama juga harus diberikan selepas ini kepada pesakit-pesakit pasca COVID, long COVID sebagai contoh, yang masih lagi ramai yang merana dengan kesan-kesan sampingan COVID dan sebagainya. Bagaimana ini juga harus diberikan tumpuan oleh KKM? Bukan sahaja post-COVID, tapi saya berpendapat penyakit-penyakit lain dalam senarai notifikasi dan juga penyakit-penyakit bukan berjangkit adalah merupakan isu-isu penting yang perlu diberikan tumpuan oleh pihak kementerian dan juga agensi-agensi yang terlibat. Dengan pandemik ini kita dapati banyak sistem perawatan, pengurusan tertangguh dan kadang-kadang terpaksa dilambatkan akibat lonjakan-lonjakan yang tidak kita duga. Dan kita harapkan dengan pengalaman yang kita
lalui berdasarkan peningkatan kes sebelum ini yang menyebabkan sebahagian daripada hospital kita hampir lumpuh dan seterusnya menyebabkan kes-kes yang tidak dapat diselamatkan dan sebagainya, memberikan pengalaman kepada kita untuk terus berhati-hati supaya keadaan ini tidak lagi diulangi dan semua kita memahami apabila kes tinggi, keadaan-keadaan yang lain akan terkompromi. Jadi sehubungan dengan itu, bukan sahaja di peringkat kementerian yang perlu bersih, di peringkat kita juga, di peringkat masyarakat, perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengambil berat tentang kesihatan diri bagi mengelakkan situasi sama berulang. Dan mereka yang perlu mendapatkan rawatan, perlu terus mendapatkan rawatan susulan bagi mengelakkan keadaan-keadaan yang tidak diingini. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Profesor Mahdi Dr. Malina Osman, iaitu yang merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM.